Semua ada nota Siswa pada nota. Rate law atau rate equation. Okay, rate law atau rate equation. Tapi kalau dia selalu guna rate law lah yang patut kita letak rate law dah depannya. Rate law atau rate equation. Okay. Okay, let's say reaction kita A kepada produk. Sekarang kita nak tengok rate berdasarkan kepekatan A. The dependence of reaction rate on concentration. Dia study pergantungan rate terhadap concentration reactant. A sebagai reactant. Dia tak pedulilah produk tu apa benda. Dia tengok reactant je. Okay, study kadar berdasarkan kepekatan reactant. So, plot rate versus concentration A. Didapati rate berkadaran dengan concentration A. Ini graf dia. Rate berkadaran dengan concentration A. Ini plot dia, rate versus, ingat sekarang ni graf rate versus A. Didapati dapat garis lurus macam ni. Maksudnya, bila you increase concentration A, rate pun increase. The plot of rate versus concentration is a straight line, which means rate is directly proportional to the concentration of reactant. Rate directly proportional to the concentration of reactant. Higher concentration of A, nampak bila A increase, higher concentration, lagi banyak partikel-partikel of A, lagi banyak collision lah antara molekul-molekul A ni untuk menghasilkan produk. So the faster will be the reaction. Okay. Lagi banyak A dalam sistem, lagi banyak reaction berlaku apabila berlakunya pelanggaran lah antara molekul-molekul tu untuk tindak balas Bila A ni lagi banyak kepekatan dia, lagi banyak partikel-partikel dia, lagi akan banyak lagi dapat berlanggar. Tindak balas berlaku kalau partikel-partikel itu berlanggar dan menghasilkan tindak balas. Lagi banyak A dalam sistem, lagi banyak partikel, sebab higher concentration, lagi banyak pelanggaran. So reaction rate will be faster. Jadi di sini, sebab saya tak buat slideshow, saya buat sini. So di sini, rate berkadaran dengan kepekatan A. Tanda sign ni, tanda sign berkadaran. Rate directly proportional with concentration of A. Okay. So, kalau kita gantikan tadi sign proportional tu untuk letakkan sign equal, saya nak atas sikit dia. Dia tak boleh. Takat tu je. Boleh sikit. Kalau kita tukarkan sign proportional tadi kepada equal sign, jadi kita kena letak K.
Okey. Jadi dengan itu equation kita ni dia panggil rate law atau rate equation. Equation yang relate rate dengan concentration of reactant. Kuasa ni kuasa yang dikata dia yang kena faham sini. Rate berkadaran dengan A, tadi kita nampak awal. Berdasarkan kita tadi nampak graf tadi, dia garis lurus. Proportional. Jadi, rate berkadaran dengan concentration of A. Kita tukarkan sign proportional tadi kepada sign equal. Kita kena letak K. K ni adalah kita panggil rate constant. Jadi, equation kita ni dia panggil rate when rate equals to K concentration of A, tapi ada power kat sini. Power kepada A tu, kuasa kepada A tu, raised to the power of A ni, X ni adalah order of reaction. Jadi equation tu kita panggil rate law. Rate equals to K concentration of A power of X. X ni adalah order of reaction yang hanya ditentukan daripada eksperimen. X tu bukannya nilai stoichiometric coefficient. Okay. X adalah order of reaction. Dalam kes ni with respect to A lah. Kuasa kepada concentration of A tu. Okay, dapat daripada eksperimen. Jadi equation ni yang relate rate dengan concentration of A, kita panggil rate law atau rate equation. Dia hanya berkadaran dengan reaktan sahaja. Rate berkadaran dengan reaktan. So, rate law, rate equation ni, it tells how the rate of reaction depends on the concentration of reactant. Kita melihat hubungan rate of reaction dengan concentration of reactant sahaja. Jadi contohnya di sini, let's say equation kita A, small a in general, lebih equation ni. Small a plus b, c. Jadi A kecil, B kecil ni adalah stoichiometric coefficient dalam equation. A kecil, B kecil, C kecil ni adalah nilai stoichiometric coefficient untuk balancekan equation tu. Dia punya reactant A besar, B besar. Produk dia C besar. Jadi rate equation atau rate law adalah kita kena tulis rate equals to K, rate constant, kali dengan concentration of reactant, kuasa dengan, bukan kuasa A, bukan kuasa B itulah tapi kuasa dengan X dengan Y, iaitu order of reaction. Jadi kamu perasan kat sini, C tak ada dalam ni, kita tak ambil kira C ni. Sebab kita relate rate dengan concentration of rate concentration of reactant. Relatekan rate dengan concentration of reactant sahaja. Jadi kita ambil kat sini A dengan B saja. Kuasa pula tu bukan kuasa pada nilai-nilai stoichiometric coefficient tu. Kuasa X dengan Y ni kita dapat daripada eksperimen. Jadi ada K kat situ, rate constant Jadi ini saya tunjukkan apa maksud dia ni. Where K is the rate constant, yang sebelum ni kita belajar dalam topik equilibrium KC, KP yang itu sana K dia besar tau. KC, KP. Equilibrium constant, K besar. KC, KP, K tu K besar. Sekarang rate constant ini constant untuk constant dalam rate equation. Constant yang ada dalam rate equation kita panggil rate constant. K dia K kecil. Rate equals to K, A kuasa X, B kuasa Y.
Jadi X tu adalah reaction order with respect to A. Y tu adalah reaction order with respect to B. Dan overall order adalah jumlah order tu, X dengan Y. Okay. Ataupun dia akan kata reaction order pun boleh juga. Yang beza X dengan Y tadi reaction order with respect to. Overall order ni kadang-kadang dia panggil juga reaction order je. Reaction order. Reaction ordernya berapa? Maksudnya overall order. Kalau yang X dengan Y ni with respect to. Dia kuasa kepada A. Kuasa kepada B. Ya? Tapi kalau kata overall order atau reaction order tak ada with respect, maksudnya overall. Okay. Nanti kita kena carilah apa maksud. Kamu mesti tak faham dia apa benda ni, reaction order ni benda. Kemudian nanti kita cerita balik. Sekarang mungkin tak faham ni. Yang kamu kena tahu sekarang ni, at the moment, reaction order ni kuasa kepada A dengan B ni. Reaction order with respect to A, reaction order with respect to B, only can get from experiment. It's not the value of stoichiometric coefficient. Okay. Ni sekali lagi penerangan ya. Order of reaction X dengan Y tu is defined as the power to which the concentration of reactant is raised in the rate law. Kuasa kepada kepekatan dah. Ini maksudnya power to which the concentration of reaction is raised in the rate law. Maksudnya kuasa kepada kepekatan reaktan dalam rate law tu lah. Determined by experiment. It's not the stoichiometric coefficient. Okay. Generally small positive integer. Okay. Syllabus kamu kita kata positive integer. 0, 1, 2. Dan rate constant, K is the proportionality constant. Depends on the temperature and the presence of catalyst. The larger the K, the faster the reaction proceeds. Unit of K depends on the value of X and Y. Daripada rate law tadilah. Unit of K tu nanti kita tengok. Okay. Unit of K ni penting untuk SDS nanti. Sekarang ni tak apa nak penting sangat tapi you kena faham jugalah. Dalam rate law tu, apa unit rate, apa unit concentration dia ada kuasa macam mana. Ni. Apa baru saya tahu unit K ni. Apa unit rate? Rate apa? Ingat explain kita buat. Rate adalah change in concentration over change of time. Jadi, molar per time. Unit concentration, molar. Tapi dia ada kuasa berapa-berapa ni. Jadi nanti unit of K dapatlah berapa kat sini. Kita tengok unit-unit yang lain tu. Unit rate berapa, time dia pakai unit apa. Concentration ni ada kuasa berapa. Jadi kita dapatlah unit rate, unit of K. Ini penting unit of K ni dalam SDS. Okey. Kamu okey ke? Boleh dengar saya kan? Boleh cikgu, boleh. Ni macam tak apa nak faham ni, tak apa. Kita tengok dulu. Okey. Jadi, saya buka slideshow tengok. Saya tak puas, saya tak nampak penuh. Okey, jadi kita nak tentukan order of reaction ni. Nak tentukan order of reaction ni, kita menggunakan dia panggil initial rate method. Initial rate method. Kamu tak faham sangat kan order of reaction tu apa benda-benda kan yang saya kata daripada eksperimen tu. Ini kata order of reaction adalah kuasa. Order of reaction with respect to A, with respect to B tu adalah kuasa kepada reaktan
A dengan B tu. Dia dapat daripada eksperimen. Maksudnya kita menggunakan initial rate method. Daripada eksperimen tu adalah initial rate method. Kita bacakan dulu ini, nanti kita tengok lagi . The method of initial rate involve, the slideshow ni dia punya pen dia halus. Tapi dia punya highlight dia okey lah juga. The method of initial rate involve a series of experiments in which the initial concentration of some reactant are held constant and others are varied in convenient multiplies in order to determine rate law for the reaction. Jadi, initial rate method adalah untuk kita mencari order of reaction with respect to reactant tu. Dengan itu kita dapatlah rate law. Okay. Apa yang dibuat? Dia buat beberapa eksperimen. Eksperimen 1, 2, 3, 4. Okay. Di mana ada yang concentration reactant tu dia constant kan, ada yang dia vary kan. Nah. Okay. Nanti kita tengok macam mana . Okey, jadi di sini, yang ni pun biasa kamu tak boleh faham juga, tapi tak apa, saya bacakan dulu . The effect of doubling initial concentration. Kalau kata reaction tu zero order with respect to reactant tu, kalau dia zero order, kosong dia kosong-kosong. Maksudnya dia tak ada effect pada rate, no effect on rate. If kuasa kepada reactant tu dalam rate law tu, kuasa kepada reactant tu iaitu order lah, order of reaction with respect to A tu, katakan dia adalah first order, kuasa 1. Maksudnya kalau kita double, rate akan jadi double. Okay. Saya bacakan dulu, you tak faham je ni. Saya bacakan je lah, nanti kita tengok balik . Tapi ni saya bacakan je. Okay, kalau kata kuasa kepada reactant itu adalah 2, iaitu maksudnya order with respect to A itu 2. Okay, iaitu second order. Kalau kita double concentration reactant A itu, rate akan jadi quadruple. Dia naik kuasa 2. Dia jadi 4 kali ganda. Rate tu jadi 4 kali ganda, quadruple. 4 times. Ini maksudnya 4 times. Saya tak bertukar. Okay. For third order reaction, kalau kuasa kepada reactant A itu kuasa 3, order with respect to A 3, kita panggil third order lah. So, rate akan increase 8-fold. Okay, kalau kita doublekan concentration A itu, 2A jadi 2 A itu kuasa 3, kita doublekan A, jadi kuasa 3 jadi 8 lah, 2 kuasa 3. Wah, tak fahamnya. Okay, jalan dulu . Okay, ini data-data eksperimen. Eksperimen tu dia buat berapa kali? 1, 2, 3, 4. Okay, ini yang simple lah. Reaktor dia satu saja. Etanol. Jadi nak determine order of reaction involving a single reactant je. Okay, nak tengok yang mudah dulu . Tengok reaction yang reaktan dia satu saja, single reactant. Jadi nak start, kita sekarang ni tujuan kita buat eksperimen ni adalah kita nak cari dia punya rate law. Nak cari dia punya rate law, nak tengok rate equals to K concentration of ethanol reactant, kuasa dengan order of reaction tu, nak tengok kuasa dia tu berapa. Order of reaction with respect to ethanol tu, X tu berapa kita nak cari. Jadi, bila kita dapat order tu, jadi kita dapatlah rate law tu. Di eksperimen ni tujuan dia untuk kita mencari rate law atau rate equation. Dengan kita dapat dia punya order with respect to ethanol tu. Jadi kita pun buat eksperimen, beberapa eksperimen dibuat. Okay. Jadi dia cari, dia varykan concentration. Lepas tu dia ukur initial rate. Ingat tak initial rate? Initial rate tu adalah apabila kita, dia adalah instantaneous rate pada T equals to 0. Kamu refer balik.
Itu adalah initial rate. Rate tu ada 3 initial rate, instantaneous rate lah. Initial rate ni adalah instantaneous rate. Rate pada satu instant tapi pada t equals to 0. Tengok balik initial rate. Itu rate yang pertama initial rate iaitu instantaneous rate at t equals to 0. Yang pertama initial rate. Yang kedua adalah instantaneous rate pada t equals to berapa. T equals to berapa satu time. Let's say 600 second. Daripada graf tu dia cari instantaneous rate at t equals to 600 second. Macam tu. Itu instantaneous rate pada t equals to berapa. Yang ketiga adalah average rate pada sela masa. Masa 0 sampai 500. Apakah average rate? Macam tu. Okey, yang ni initial rate ni dia guna dia ambil rate pada t equals to 0 pada awal. Jadi dia ukur berapa kepekatan etanol tu. Okey, pada awalnya tu tindak balas. Dia buat garis tangent pada t equals to 0. Okey, jadi di sini daripada data ni kita nak tentukan rate law lah Jadi apa yang kita buat strategi dia? Choose two concentration and calculate the ratio of the rate. Jadi dia ambil 2 eksperimen. Okey. Dia bahagikan 2 rate law. Rate eksperimen 2 K concentration etanol at eksperimen 2. Ni rate law kan ni rate law untuk eksperimen 2. Dia bahagikan dengan rate law untuk eksperimen 1. Dia ambil dia rate tu, okey. Eksperimen 2 0.76 bagi dengan 0.34. Normally kita ambilkan untuk senang calculation, kita ambil yang nilai yang besar kita letak atas. Maksudnya kita bahagikan yang rate yang besar per dengan rate yang kecil. Macam ni kan. Yang ni eksperimen 2 0.76. Eksperimen 1 0.34. Jadi 0.76 bahagi dengan 0.34. Ambil yang besar nilai rate dia per dengan yang eksperimen yang rate dia kecil. Jadi kamu nak ambil eksperimen mana-mana pun tak apa. Tapi ambil nilai rate yang besar per dengan rate yang kecil. Ini adalah 2 rate law. Kita bagi 2 rate law. Kita bagi 2 rate law. You nak buat eksperimen 3 bahagi dengan eksperimen 2 pun boleh. Tak ada masalah. Eksperimen 4 bahagi dengan eksperimen 2 pun boleh. Eksperimen 4 bahagi dengan eksperimen 1 pun boleh. Sebab ini adalah single reactant je, tak ada masalah. So, bila kita bahagikan ni, jadi nilai K dia akan cancel lah sebab dia same eksperimen, reaction yang sama. 2 eksperimen ni kita buat sama je semua. Cuma concentration je kita vary. Jadi dia punya rate constant akan cancel lah sebab reaction yang sama, temperature sama. Semua constant, it's just concentration je kita vary. Jadi K tu boleh cancel. Jadi X tu kita akan dapat, sebab kita ada satu unknown saja iaitu X. Kita akan dapatlah nilai dia. So X adalah jadi kita bahagi ni 2.235, 0.76 bahagi 0.34 dapat 2.235 sama juga dengan 1.5 kuasa dengan X. So guna log 2.235 sama dengan X log 1.5. So X sama dengan berapa? Tekan kalkulator pakai log lah boleh So X adalah 2, maksudnya order with respect to etanol adalah 2. Second order. Okey, jadi rate law daripada general tadi kita buat X kan. Sekarang kita boleh tulislah. Rate law dia atau rate equation dia adalah rate equals to K kali dengan concentration of etanol kuasa 2. Okey.
Kalau kita nak cari rate constant, kamu ambil je mana-mana daripada eksperimen tu, tergantikan. Okay, kita dah tahu dah order. Jadi concentration tu berapa, rate-nya berapa, kita dapatlah nilai K. Kita ganti je. Kita buat mana-mana eksperimen pun tak apa. Ambil mana-mana eksperimen. K mungkin ada agak berbeza tapi more or less constant lah. Tak jauh beza sangat. Peringkat STP, dia orang cari semua K yang saya faham daripada STP. Cari semua K tu dan dapatkan nilai average. Tapi kita metrik, kita just ambil je satu eksperimen. Mana-mana eksperimen, carikan nilai K. K dia more or less the same lah. Okay, unit of K, ni yang unit of K. K di sini kena tulis unit lah. Kalau macam equilibrium constant sebelum ni, kita tak tulis unit. Tapi nak tulis pun boleh. Tapi make sure tulis dengan betul. Tapi di sini rate constant, K kita sini, penting you tahu unit. Sebab daripada unit tu, kita tahu order dia. Daripada unit of K tu, dalam SDS nanti, daripada unit K tu kita boleh predict dah order dia. Order kuasa kepada concentration tu berapa. Okay. Saya tunjukkan macam mana boleh dapat per molar per second di sini. Ini merah boleh. Okay, unit of rate. Unit of rate. Rate unit dia kan, rate kita kata change in concentration over time. Change of time. Jadi unit rate adalah molar per time. Time dia katakan second. Molar per second. Tadi kita nampak kan dekat kita punya data tu dia dah kata dah. Ni pun dia dah bagi unit of rate. Molar per second. Time dia dalam second. Jadi unit of rate adalah molar per second. Molar per second. Okay. Kita nak cari unit of K di sini. Saya nak tunjukkan ni. Sekarang ni saya tunjuk macam mana boleh dapat per molar per second. Unit of concentration. Unit of concentration di sini sebab molar. Tapi molar kuasa 2. Jadi, kalau rate law dia, rate equals to K kali dengan concentration. Katakan saya bubuh A je lah ini. Kuasa dengan 2. Apakah unit K? Jadi unit rate tadi molar per second. Kan? Molar tu kita bawa mai ke sebelah. Molar kuasa 2 tak muat lah sini. Saya nampak tak? Susah sangat kot pen dia. Saya kecilkan sikit lah. Pen dia besar ni dia. Mudah boleh nampak kan? Unit rate. Jadi rate adalah molar per second. Molar tolak 1. Molar second tolak 1. So, dia punya rate law adalah rate equals to K kali dengan concentration. Let's say kita bukan dengan A je lah senang. A ni reactant. Kuasa 2. So, sekarang saya nak unit of K. So, ini molar per second. Molar kuasa 2 ni saya bawa mai sebelah sini. Molar kuasa 2. So, kita dapat unit of K. So, potong. Jadi, kita nampaklah unit of K adalah per molar. Molar tolak 1. Second tolak 1. Nampak tak? Saya nak cari unit of K.
Jadi unit of K ni bergantung kepada rate law tu dan juga kuasa kepada concentration tu. Kalau kuasa dia kuasa 3 ke, jadi lainlah pula unit of K tu molar kuasa 3. Jadi tengok jadi macam mana pula. Kita yang penting kamu tahu sini unit rate molar per time. Time dalam apa? Hour ke, second ke, minit ke. Okay. Lepas tu, belakang ni, concentration. Concentration dia kuasa berapa? Concentration ni, tengok ni concentration ni dia kuasa 2. Jadi, saya bawa mai ke sini, molar kuasa 2 lah. 1 per lah sebab kita ni darab, kita bawa mai ke sini, jadi bahagi. Ni molar kuasa 2. Jadi, potong-potong dapat molar kuasa 1. Jadi, per molar per time. Boleh ke? Unit of K. Okay, tak apa, jalan dulu no. Okay, jadi tadi kita dah dapat rate law. Kita dah boleh kira berapa nilai K. Kita just ganti sahaja. Ambil je mana-mana eksperimen. Berapa nilai rate dia. Berapa nilai concentration dia. Kita boleh dapat K. Dan unit dia macam mana nak tulis. Kemudian yang keempat. Kita boleh juga cari rate kalau diberi concentration. Berdasarkan rate law tu. Rate law kita dah tahu dah. Nak cari rate. Rate ni berapa. K berapa yang kita dah dapat tadi. Masukkan concentration apa yang dia bagi. Kita dapatlah rate pada concentration yang dia bagi tahu tu. Dia kata cari rate pada concentration 0.6. Jadi concentration nak ganti dengan 0.6. Dia dah ada kuasa 2. Okay, kita dah cari kat atas tadi. Kita dapatlah nilai rate. Unit rate, jangan lupa. Molar per second ke. Tengoklah unit time dia berapa. Time dia tu guna apa? Second ke minit. Unit rate adalah molar per time. Tengok time dia guna minit ke second ke. Okey, sekarang kalau reaktan kita tu lebih daripada 1. Tadi 1 saja Sekarang lebih daripada 1. Jadi ini data dia. Eksperimen ada 5 eksperimen dia buat. Okey. Ini yang dikatakan kalau kamu tengok kamu perasan kat sini ada concentration yang dia tetap. You kena aware yang mana yang tetap. Tengok dia buat macam mana. Kita tengok yang ini dia buat ni eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Concentration hydroxide ion tu dia tetapkan. Okey. Concentration ini nama dia. Ini akan saya kata haloalkane je lah nah. Saya general saya kata haloalkane lah ni Haloalkane ni alkal bromide Haloalkane ni dia yang dia vary kan. Buat ni. Eksperimen 2 dia buat 2 kali ganda daripada eksperimen 1. 1 molar. Eksperimen 1 0.5. Lepas tu dia ukur rate tu. Ini initial rate jugalah. Initial rate. Rate dia ambil, dia cari line tangent pada T equals to 0. Pen ni dia tak mau ni. Pen dia tak aktif. Okay, dia ukur rate dia tengok rate. Maksudnya ni dengan yang ni. Beza dia yang ni 2 kali ganda. Asal 0.5. Eksperimen tu dia buat 2 kali ganda. Jadi 1 molar. Yang ini dia tetap. Constant. Eksperimen 2 banding eksperimen 1. Hydroxide ion tu ditetapkan. Concentration haloalkane ni digandakan. 2 kali ganda. Banding dengan eksperimen 1. Lepas tu dia ukur rate. Dia tengok rate macam mana. Ini initial rate lah Okay. Okay, dia buat lagi. Okay, eksperimen 3. Jadi kamu boleh tengoklah yang mana dia constant. Okay, yang ini. Ini dengan
Ini. Maksudnya tetap. Eksperimen 4 ni dengan dia tetapkan concentration. Lepas tu kita boleh nampak lah, maksudnya dia buat concentration berbeza-beza, dia cari rate. Tapi lepas tu data tu kita boleh tengok dia buat ni memang dia purposely buat lah kan. Maksudnya dia nak, macam eksperimen 4 ni dia nak buat 1 molar. Sebab tadi eksperimen pada eksperimen 2 pun dia buat 1 molar, maksudnya dia tetapkan. Dia tetapkan concentration haloakin ni. Sekali lagi dia nak buat 1 molar pada eksperimen 4. Maksudnya dia nak bandingkan eksperimen 4 dengan eksperimen 2 ni. Bila kita bandingkan, kita dapati bila dia tetapkan tapi concentration hidroksid ion dia varykan berapa kali ganda ni. Jadi dia nak tengoklah berapa rate-nya jadi. Macam tu. Ya. Dia plan dah eksperimen ni. Dia nak buat berapa concentration tu. Jadi dia ada yang dia nak tetapkan. Dia nak varykan concentration lagi satu. Macam tu. Kamu boleh faham tak? Yang penting di sini, dia ada yang dia, bila dia bandingkan dua eksperimen tu, ada yang dia tetapkan. Benar? Macam tadi, eksperimen 2 dengan eksperimen 1, hidroksid ion tu dia tetapkan. Jadi dia varykan concentration haloakin tu, dia buat berapa kali ganda. Macam tu. Yang ini, eksperimen 4 dengan eksperimen 2 ni, dia tetapkan. Yang ini berapa kali ganda? 2 kali ganda juga 0.05 kali 2 dapat 0.1 kan? 2 kali ganda kan? Dia nak tengok. Kalau dia buat 2 kali ganda daripada eksperimen 2 tadi, apa jadi pada kadar? Kadar dia macam mana dia tengok? Oh, tengok kadar tak berubah. Dia gandakan 2 kali ganda tapi kadar tak berubah. Macam tu. Jadi daripada data ni sekejap kita tengok apa yang saya dah masukkan tadi kat sini tadi. Apa yang kita dapat. Nanti kita bincang balik yang ni. Berapa kali ganda penggandaan. Saya just habaq dulu kat you all. Sekarang ni dia buat eksperimen di mana satu eksperimen dengan satu eksperimen yang lain tu ada yang dia tetapkan something. Dia tengok concentration yang lagi satu dia buat 2 kali ganda ke 3 kali ganda ke, suka dia nak buat lah gandaan dia, concentration tu dia buat, dia ukur rate tu, dia tengok rate tu jadi macam mana. Okay, calculate the order. Jadi daripada data ni kita nak cari order supaya kita nanti dapatlah rate law. Atau dia panggil rate expression for the reaction tu, maksudnya rate law, rate equation. Jadi cara nak buat dia, sebab data dia lebih kompleks kan. Kalau macam tadi reaction reaktor dia satu saja, senanglah. Kita ambil mana-mana eksperimen. 2 rate law kita bahagi together kan. Mana-mana eksperimen boleh. Cuma rate siapa pesan tu ambillah rate yang besar dengan rate yang kecil. Okay, sekarang ni kita ada banyak reaktan. Yang mana satu kita nak ambil eksperimen mana. Kita memang still the same. Kita nak bahagikan 2 rate law together. Berdasarkan 2 eksperimen. Tapi eksperimen yang mana kita nak tengok. Jadi mula-mula tulis dulu dia punya general rate law. Rate law secara general dulu. Tuliskan equation rate law secara general di mana kita akan buat rate equals to K kali dengan concentration. Okay, ini concentration. Ini sebab formula dia macam ni, dia ada kurungan juga. Kalau kata reaction tu A campur dengan B, jadi produk dia apa benda. Jadi kita akan buat rate equals to K kali dengan concentration of A. Kurungan concentration, kurungan part segi ni. Maksudnya concentration. Jadi formula apa benda dalam tu dia letaklah A. Kuasa dia bukan nilai stoichiometry. Jadi letaklah
X ke, nak letak apa pun tak patah ni. P ke Q ke. Tapi bukannya nilai sequential coefficient. Sebenarnya sequential coefficient kita akan letak A kecil kalau A yang besar kita letak A kecil macam depan ni untuk buat general tu. Jadi dia bukannya A kecil, B kecil lah. Buat macam tu. General dia. General dulu kita letakkan X, Y, tak tahu lagi nilai dia. So, rate equals to K kali dengan concentration, reaktan kita kuasa dengan X. Reaktan kita adalah 2 kan. Hidroksid ion kuasa dengan Y. Macam tu Jadi, kita akan bahagikan 2 rate law. Macam kita buat untuk single reaktan juga tadi. Bahagi 2 rate law. Maksudnya rate law untuk eksperimen yang satu bahagi dengan eksperimen yang lagi satu. Misalnya eksperimen 2 bagi eksperimen 1. Okey. Kenapa sekarang ni saya pilih eksperimen 2, eksperimen 1 Kita tengok balik data. Tengok balik data Kamu nak pilih nak bahagi yang mana satu? Kamu cari yang tetap. Cari yang tetap. Okey. Tengok concentration, tengok concentration. Yang mana yang tetap? Okey. Kalau hidroksid ion ni yang ni tetap kan. Jadi yang ni vary. Jadi kita akan dapat order with respect to yang ni. Sebab yang ni dia akan cancel. Dia tetap jadi dia akan cancel. Kita dapat yang ni. Kalau kata kamu nak buat 3 dengan 2 pun boleh ni. 3 bahagi dengan 2 pun boleh juga ni. 3 bahagi dengan 2 ni. Ini tetap. Jadi 1.5 bahagi dengan 1 ni. Rate ni. Macam tu. Kalau dia sama, maksudnya kita dapat order yang satu lagi. Yang ni sama, nanti dia akan cancel. Kita akan dapat order with respect to haloalkin ni. Ni saya kata ni haloalkin. Senang nak panggil dia. Ni haloalkin, ni hidroksid. Hidroksid ion. Cari, okey, kalau kamu ada benda yang tetap tu, order dia tak dapat lagi. Jadi kita akan dapat order with respect to haloalkin. Okay, kemudian nanti cari pula yang haloalkin tu tetap. Nanti cari pula haloalkin tu tetap. Mana haloalkin tetap? Ni haloalkin tetap yang ni. Jadi eksperimen 4 dengan eksperimen 2, tengok nilai rate dia. Okey, nilai rate dia sama, jadi tak kisah. Dah ambil 4 bahagi 2 tapi tengok yang ni. Kalau 4 2 jadi 4 bahagi 2 lah, yang ni besar kan? Besar bahagi kecil. Sebab rate dia tadi sama. Nak mudah kira lah. Dia ambil besar bahagi kecil. Jadi cancel, ni cancel, yang ni jadi tinggal ni. Besar bahagi kecil. Jadi 4 bahagi dengan 2. Jadi kita cari yang concentration sama. Jadi kalau kita concentration dia ni sama, jadi kita akan dapat order yang satu lagi. With respect to hidroksid ion lah untuk 4-2 ni. Order with respect to hidroksid ion. Kita tengok. Ada lagi data bawah yang. Yang nak buat. Okey, nak buat. Kalau tak mau buat yang tadi. Dia kira you boleh pilih. Kalau data tu banyak, you boleh pilih yang mana-mana. Asalkan kamu cari. Kalau kata kamu nak buat yang ni dengan yang ni tadi. Tetap kan? Kita tengok order yang ni. Ini berapa kali ganda? 4 kali ganda 0.05 kali dengan 4 dapat 0.2 kan? Tengok. Dia naik berapa kali ganda. Tetap juga. Jadi ini yang dikatakan dia dah 4 kali ganda tapi rate tak berubah. Jadi kosong-kosong lah ni. Respect to hidroksid ion. Betul. Kita tengok nanti. Saya congak-congak dulu. Okey, jadi tadi kalau kata kamu nak cari order with respect to
haloalkin, maksudnya hidroksida ion tu tetap. Hidroksida ion tu tetap. Okey. Jadi ambil yang nilai concentration haloalkin tu berbeza. Jadi hidroksida ion haloalkin tu berbeza. Ambil yang nilai rate dia besar bahagi yang kecil. Maksudnya eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Eksperimen 2, eksperimen 1. Berapa nilai rate dia? Eksperimen 2. Berapa nilai rate eksperimen 1? Berapa nilai concentration eksperimen 2 bagi haloalkin? Berapa concentration hidroksida ion bagi eksperimen 2? Hidroksida ion Berapa concentration untuk haloalkin eksperimen 1? Berapa concentration hidroksida ion eksperimen 1? Kita ganti ya. Kita membahagi dua rate law. Ya, faham tak maksud sini? Membahagi dua rate law. Rate daripada ni kan, rate equals to K kali concentration haloalkin hidroksida ion, kita just masukkan. Yang mana yang tadi kita tetapkan, yang dia memang tetap tadi tu, jadi dia akan cancel lah itu. Tapi make sure kamu masukkan dulu baru kita, jangan tak tulis. Kita dah tetap dah memang dia akan cancel. Tapi tulis juga dan tunjuk potong. Jadi di sini bila kita bagi dapat 2, jadi 2 sama dengan 2 kuasa X, K ni cancel. Jadi 2 kuasa X, 2 sama dengan 2 kuasa X, jadi X equals to 1 lah. 2 kuasa 1 sama dengan 2 kuasa X, jadi X equals to 1. Jadi sebab itu kita bagi kecil senang. Bagi buat kecil ke besar nanti mungkin nak kena kalkulator tekan. Boleh juga you nak buat kecil apa besar. Tapi nanti kena guna kalkulator lah. Kalau tak, kalau you kadang-kadang dia simple calculation je tak pakai kalkulator. You nampak dah ni tadi ni. Tak payah nak pakai log-log ke apa. Itu haloalkin adalah first order. Kuasa kepada haloalkin tu 1 dalam rate law. Okey, kemudian kalau kita nak lihat pada hidroksida ion, nak cari order respect to hidroksida ion, jadi hidroksida ion jangan constant lah. Haloalkin tu yang kita cari yang constant. Okey. Ini tengok. Dia masukkan nilai-nilai tu dapat jadi Y equals to 0. Kamu faham tak? Jadi bila dia kuasakan 0, ni 0.010 per dengan 0.010, dia 1 kan? 1. Ni 1. 1 tu 200 1 adalah 200. Jadi Y equals to 0. Boleh faham ke? Jadi Y equals to 0. Jadi maksudnya kalau dia kuasa 0, jadi rate itu tidak berkadaran dengan order of reaction with respect to hidroksida ion adalah 0. Rate is independent on the concentration of hidroksida ion. Kadar hidroksida ion. You gandakan kepekatan, rate duduk macam tu juga. Sekejap kita tengok balik data. Jadi dengan itu rate law dia, oleh kerana dia independent on hidroksida ion, jadi hidroksida ion tu kuasa kosong, tak payah tulis lah. Jadi sekarang rate law tu jadi K kali dengan concentration haloalkin. Haloalkin kuasa 1 tadi kan? Jadi rate equals to K kali dengan concentration hidroksida ion haloalkin. Hidroksida ion dah tak ada, itu tak payah bubuh sebab dia kuasa kosong. Faham ke tak? Ni heavy sikit lah. Sebab itu topik ni dia last. Rate kadar ni kalau dalam buku ke apa, semua dia bubuh last. Sebab dia macam tu sangat. Boleh ke faham tak? Tengok muka you all ni. Kerut ke apa? Dengar ke tak dengar ni? Cikgu nak tanya. Yang initial rate tu kan untuk order of reaction of respect to OH- kenapa kena buat jan dapat 2 kuasa kosong? Kenapa macam 2 jadi kepala?
Oh, kenapa 2 dikebalikan? So, dia nak senang tak mahu pakai kalkulator. Sini kan 2 kan? Ini jadi 2 kan? 2 kuasa Y kan? Ha. Kalau kamu tak mahu nak buat 1 pun boleh, memang boleh. Ini sebab tak mahu pakai kalkulator. Ha. Kalau tak, you buat 1 sama dengan 2 kuasa Y. Ha, cari tengok. Pakai log kan? Pakai log. Log 1 sama juga dengan Y log 2. Jadi Y sama dengan apa? Log 1 per dengan log 2 sama dengan Y kan? Ha, cepatlah. Kosong. Betul tak? Betul-betul dapat kosong. Kan? So jadi macam kepala tu untuk determine untuk yang rate tu dia kena tengok apa. Nak mudah lah kan? Tak payah kalkulator. Kalau satu tu maksudnya 200. Jadi 2 kuasa Y adalah 200. Jadi Y sebenarnya kosong. Tak mau pakai log lah. Nak mudah calculation. So jadi kepala 2 dah cikgu walaupun concentration dia tu lain. Contoh kalau bukan 0.2 untuk Y tu dia jadi bagi 0.05 ke. Dia still lagi kalau dapat kuat 1 maksudnya rate tu kuat 1 maksudnya 200 lah. Macam tu. Sebab itulah sini 2 kuasa Y. Sini 2 kan? 2 kuasa Y. Nak bagi nampak senang macam tu lah. 2 kuasa Y adalah 200 jadi Y sebanyak kosong. Jadi kita kena buat lah. You kena buat. Okey, jadi macam ni Saya nak terang balik yang saya kata tadi you all mesti tak faham tapi bila kita tengok data kita faham. Ni saya nak terang balik yang ni. Alang-alang nanti kita nak pergi ke tempat lain dah ni kan. Saya nak pergi yang ni dulu boleh saya terang ni dulu. Saya patah balik Okey, jadi di sini di sini mana dia punya section. Buka semua section. Okey. Jadi kan, sekejap lagi saya nak tunjuk balik data. Saya nak tunjuk kata, okey, kalau yang ni kita double, apa jadi pada rate? Kita double, adakah dia double? Kita concentration tu kita double, rate double ke tak? Rate double ke, jadi 4 kali ganda ke, atau dia tak berubah rate tu? Jadi ini maksudnya kita nak predict order of action bila concentration tu kita double kan misalnya. Jadi contohnya A jadi produk, rate equals to K, A equals to X. Jadi kalau kita order with respect to A tu, kuasa kepada A ni kosong. Okay. Rate tu, dalam rate law tu, kita tak tulis dah lah A kuasa kosong tu. Jadi rate equals to K saja. Jadi dengan ini, kalau kita doublekan A, jadi ini kita gantikan dengan 2A. 2A kuasa kosong, tak ada apa-apa. Jadi rate still K Jadi maksudnya di sini, kalau kita doublekan concentration, rate tu sama je macam tadi asal. Jadi maksudnya rate tak berubah. Jadi rate tu independent on A. Maksudnya sini, kalau kata order of reaction, order with respect to A tu kuasa dia kosong. Kalau you doublekan concentration, rate tak berubah. Jadi maksudnya kalau you double rate tak berubah, maksudnya dia kuasa kosong. Okay. Okay, tengok pula kalau dia kuasa 1, ini X tu 1. Jadi dia punya rate law akan jadi rate equal to A kuasa 1 lah Okay, jadi kalau kita doublekan A, jadi dia jadi 2A. Kita gantikan dalam A ni, kita jadi 2A. Kita tengok rate yang kedua banding yang tadi bila kita dah doublekan. So kita akan buat dia 2A kuasa 1 ni, jadi 2 ni kita keluarkan untuk jadi sama macam tadi kat atas ni. So dia akan jadi 2KA. Maksudnya rate yang pertama banding dengan rate yang kedua. Rate yang kedua ni jadi 2 kali ganda. Ni KA, yang ni 2KA. Maksudnya 2 kali ganda. Maksudnya di sini,
Kalau kamu doublekan concentration, rate jadi double. Maksudnya order with respect to A tu adalah 1. Kita tahu kalau order dia, kalau reaction tu adalah first order with respect to A tu 1, you double, dia jadi double. You triple, rate triple. Dia ikut berapa you buat concentration tu you buat jadi apa. You doublekan dia, rate akan jadi double. You triplekan concentration A tu, dia jadi triple. Okey, dengar dulu. Sekejap lagi kita tengok data ni macam pening juga kat sini ke. Okey, kalau kata order with respect to A tu 2, second order. Jadi dia punya rate law akan jadi rate equals to KA kuasa 2 lah. Okay, sekarang kalau kita doublekan concentration, kita gantikan A dalam ni kepada 2A. Jadi dia akan jadi 2A kuasa 2. So kita nak bagi sama macam atas ni kan. Jadi 2 kuasa 2, 2, 4. Jadi 4 tu kita buat kat luar jadi 4A kuasa 2 ni. KA kuasa 2, ni KA kuasa 2. Tapi ni jadi 4 lah kan. Kita double ni jadi 4. Jadi maksudnya dia jadi 4 kali ganda. Jadi kalau kata kamu doublekan concentration, kadar tu jadi 4 kali ganda. Dia naik kuasa 2. Jadi 4 kali ganda. Maksudnya order tu kita tahulah. Order tu adalah 2. Okay, kalau kita triple, jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 apa? 9. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 kan? 9 kan? Dia naik kuasa 2. Naik kuasa 2 kuasa 2. You double, dia jadi 4. You triple, dia jadi 9. 3 kuasa 2. Okay? Maksudnya, order tu 2 lah. Dia naik kuasa 2. Kalau dia naik kuasa 2, maksudnya order tu kuasa 2. Jadi, ini pentingnya order tu tau. Kamu nanti mungkin sebagai chemical engineer dalam proses dekat kilang, chemical proses engineer. You nak tengok production tu naik berapa kali ganda. Jadi kamu kena tengok dulu reaction tu, dia ni order with respect to reaction tu berapa. Jangan nanti dia kuasa kosong, you duduk pergi double, tak tahu rate tak jadi apa-apa, tak ubah juga. Sebab dia kuasa kosong. Tak bergantung, rate tak bergantung pada you doublekan concentration tu. Rugilah. Faham tak? Dia tak berubah. Kamu duk pergi double, nak ingatkan nak bagi increasekan rate tu, dengan kamu pergi gandakan dia, nanti dia naik sekali ganda tak? Tak semestinya. Tengok order respect tu dia apa dia. Nah. Kalau kosong-kosong, tak payah, tak guna you duk increase dia. Tak jadi apa-apa. You ingat bukan reaction tu you increase, reaction dia akan go faster ke? Kalau dia tak bergantung kepada kepekatan tu, rate tak bergantung kepada yang tu, tak boleh buat apa-apa lah. Yeah? Kalau dia kuasa kosong. Macam mana? Faham tak tu? Okay, kita patah balik kat sini. Sekejap. Tadi tu lepas tu ada apa? Ni ada soalan lah nak tunjuk kata ni. Tapi tak apa. Saya patah balik kat sini. Ni dah faktor. Patah balik ini. Data yang kita ada tadi. Ini Masa ada 1 jam lagi. Kita tengok Cikgu nak tanya kejap cikgu. Okay. Yang tadi yang double tu kan, yang untuk rate law tadi kan, daripada A ke 2A tu kan. So maksudnya yang 2A tu adalah reactant yang stoichiometry dia tu kena 2. Balik depan ke memang dia akan double kan, bukan? Dia tengok sini ya, tengok data ni. Tengok sekejap. Okay, tengok sekejap. Ya saya tahu, you all mungkin tak faham. Kita berdepan, tak faham. Jadi tengok sekejap eksperimen ni ya. Saya tengok sekarang ni, okay. Sekarang ni kamu buat eksperimen. Okay. Eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Okay. Cara eksperimen 1 you buat, okay, you ambil concentration halut alkin ni 0.5 molar. Kamu tidak balaskan dengan halut ion
Ini reaktan, dia sebagai reaktan. Hydroxide ion 0.05 molar. Lepas tu you biar dia bertindak balas. Kamu study dia punya rate dia. Dia cari initial rate. You tengok dia punya tindak balas tu. You buat concentration versus time. You plot concentration versus time. Okay, nanti dia akan bertindak balas. Lepas tu kamu cari dia punya initial rate. Dekat T equals to 0. Kamu buatkan line tangent. Carikan instantaneous rate pada T equals to 0. You buat line tangent pada T equals 0. Tengok graf yang sebelum tu. Kamu pun dapat rate. Kamu pun dapatlah benda ni kita panggil initial rate. Jadi eksperimen 1 berapa dia measure. Lepas tu buat second eksperimen pula. Ambil pula 1 molar haloarsen hydroxide ion 0.05. Kira pula dia punya rate pula. Macam mana? Macam ni buat graf ni lagi. Kan? Buat eksperimen 3. Berapa konsentrasi dia ambil. Hydroarsen, hydroxide ion. Kira dia punya initial rate. Okay, buat. Okay, kenapa yang dia plan macam ni? Concentration macam ni? Okay, dia mesti, dalam tu dia mesti dah ada yang dia nak buat berapa concentration tu kan. Dia mesti plan tu, dia mesti ada yang dia buat tu tetap. Untuk kamu nak cari, nak study eksperimen ni, kena ada yang dia tetapkan. Hydroxide ion dia kena ada buat tetap. Misalnya, ni eksperimen 2 dengan eksperimen 1 ni dia tetapkan hydroxide ion, dia varykan concentration haloarsen. Jadi dia nak tengok beza nanti rate-nya macam mana. Okey. Ada juga nanti dia akan tetapkan haloarsen. Ni haloarsen ditetapkan. Okey, ini hydroxide ion dia bezakan. Lepas tu dia tengok rate dia jadi macam mana. Okey, beza tu. Okey. Jadi kan untuk kamu buat pengiraan tu, tadi saya kata tadi buat pengiraan tu, you ambil yang ada tetap kan. You ambil satu tetap, yang ni beza. Jadi rate dia berapa kita tengok. Jadi kita membahagi dua rate law. Bahagi dua rate law. Ambil yang nilai besar bahagi dengan nilai kecil. Senang untuk pengiraan. Yang mana yang sama tu akan dibatalkan. Jadi kita dapat order respect yang concentration dia berbeza. Okey, jadi sekarang kita tengok eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Eksperimen 1 dengan eksperimen 1. Yang ini dia tetap. Jadi concentration eksperimen 2 ni dia double. Nampak ni kan? Ni 2 kali ganda. Banding dengan eksperimen 1. Okey, jadi rate jadi berapa kali ganda? 0.01. Apa yang kita kira tadi sebenarnya, apa yang saya buat ni adalah sama saja. Saya tapi ini congak. Saya tak tulis. Saya congak je. 0.5. Double juga cikgu. 2 kan? 2. You ambil nilai ni bagi dengan nilai ni. Nampak 2 kali ganda. Rate ni dia 2 kali ganda. Jadi concentration you double. Rate jadi double. Jadi with respect to order with respect to haloarsen ni adalah kuasa 1 lah. Hydroxide ion kita tetapkan. Kita cari order with respect to haloarsen. Bila you doublekan concentration haloarsen daripada 0.5 molar ni, sekarang the next experiment kita buat 1 molar pula. Maksudnya doublekan concentration. Rate jadi double. Jadi kuasa dia kuasa 1 lah maksudnya. Kalau you kira, you nak buat, kalau you tulis, kalau saya congak, nampak. Double concentration, rate double. Kalau you tulis, yang ni tadi. Ni. Kalau you tulis, nampak. Kita buat tunjukkan. Kita tulis ya. Nampaklah dia jadi kuasa 1. Double, sebenarnya double ni. Double concentration, rate jadi double. Jadi kuasa 1.
Ada tak dia triple? Saya tengok data tadi. Saya yang constant. Okey, yang ini. Ini berapa kali ganda dia buat? Dia tetapkan hidroksid ion. Ini dengan yang ini. Tetapkan hidroksid ion. Okay, 1.5 bahagi dengan 0.5 berapa kali ganda? 3 kali ganda Ini maksud dia 3 kali ganda. Eksperimen 3 banding eksperimen 1, 3 kali ganda. Ini berapa kali ganda? 0.015 bahagi 0.005. 3 kali 3 ganda. juga cikgu. So you triple kan concentration, rate jadi triple. Jadi order with respect to haloakin tu adalah 1. Okey. Okey, kita congak saja, tak tulis pun boleh tadi sebenarnya. You tengok tapi dia apa ni, dalam skema dia you kena tulis lah. Dia tak boleh cakap je. Kata you triple, dia triple, order dia 1. Tak boleh. You kena tunjukkan dengan pengiraan tu. Okey. Lagi yang ini kalau kita tetapkan haloakin. Haloakin saya tetapkan ini dengan ini. Ini. So ini constant. Okey, hidroksid ion berapa kali ganda tu? 2 kali ganda kan? Ini dengan ini 2 kali ganda. 2 kali ganda. Yang ini berapa kali ganda? Constant. Tak berubah. Jadi order with respect to hidroksid ion adalah kuasa kosong. Sebab dia tak berubah. You doublekan konsentrasi hidroksid ion. Haloakin kita tetap. Kita nak tengok order with respect to hidroksid ion. Kita kena tetapkan haloakin ni. Hidroksid ion kita double. Rate still the same. Does not change. Jadi rate tu independent on concentration of hydroxide ion. You double P lah hydroxide ion ni, rate tak dia berapa, duduk macam tu juga. Jadi kuasa kosong. Kita tengok pula. Tengok yang lain. Eksperimen mana pula? Eksperimen 5 dengan 2 ni. Okey Ni apa? 4 kali ganda. Ni 4 kali ganda kan? 4 kali ganda. 0.05 bandingkan 0.2. 0.2 bahagi dengan 0.05 dapat 4 kan? Tengok rate duduk macam tu juga. 0.01 juga. Jadi kuasa kosong. With respect to hydroxide ion adalah kuasa kosong. Sebab you 4 kali ganda ke, 5 kali ganda ke, rate duduk macam tu juga. Jadi independent. Dia tak bergantung pada kalau you double ke, you triple, konsentrasi you ubah konsentrasi hydroxide ion, rate duduk macam tu juga. Jadi dia tak bergantung pada konsentrasi hydroxide ion lah. Kuasa kosong. Jadi sekali lagi saya buka yang ini. Ini maksudnya Sekarang yang ini dia double. Dia kata dia double. Apa jadi kalau kita double Effect of doubling the initial concentration. Kalau dia zero order, no effect. You double, dia tak double pun. Dia duduk macam tu juga. No effect. Maksudnya dia zero order. Kalau kita double, kalau benda tu first order, kuasa dia kuasa 1, rate akan jadi 2 kali ganda. Okay. Kalau dia kuasa 2, order of reaction tu 2, second order, dia naik kuasa 2. 2 kuasa 2, dia jadi 4. Quadrupole tu maksudnya 4 kali ganda. Dia naik kuasa 2. You doubling, jadi 2 kuasa 2, dia jadi 4. Kalau reaction tu third order, kuasa 3, reaction tu kuasa 3. Jadi kalau you double, jadi 2 kuasa 3, dia jadi 8. Betul tak? Okay. Kita tengok ini
Tengok ni, kita tengok ni sekejap Ini soalan ni, boleh faham tak ni? Jadi maksudnya sekarang dia tak bagi data, dia bagi statement. Statement, lepas tu dia suruh tulis rate law. Write rate law for the equation A campur B jadi C. Kiranya, ini statement dia. When A is double, rate also double, but double the B has no effect on rate. Kita kan, reactant kita A dengan B, jadi secara generalnya adalah rate equals to K kali dengan A kali kuasa X kali dengan B kuasa Y. Jadi kita nak cari X dengan Y ni lah. Nak cari X dengan Y ni lah. Nak cari X dengan Y ni berapa. Berdasarkan statement ni. So if so write rate law, kiranya statementnya macam ni. A is double, rate double. Jadi kuasa A tu 1 lah. Double B, no effect on rate. Maksudnya B kuasa kosong. Jadi rate law dia jadi KA sahajalah. A kuasa 1, B kuasa kosong. Boleh faham? A increase 3 kali ganda, rate naik 3 kali ganda. Jadi kuasa 1 U triple, rate triple. U double, rate double. Sama. And increase B 3 kali ganda. Increase B 3 kali ganda, cos rate increase 9 kali ganda. 3 kali ganda, 3 kuasa 2 kan. Jadi 9 kan. Jadi B kuasa 2. Faham tak? Reduce A by half, no effect on rate. Sebab A kuasa kosong lah. A kuasa kosong, kalau you reduce, A tu you reduce half. Tapi rate tak jadi apa-apa, maksudnya kuasa A tu kosong. Sekejap. Reduce A by half has no effect on rate. Dia ni lari, jawapan ni lari ke bawah sikit lah. Ini jawapan nombor 2 tadi. Okay. Sebab saya terkejut saat ni. Yang ni jawapan dia ni Ni jawapan dia ni. Reduce A by half, no effect on rate. Maksudnya A kuasa kosong. Sebab tak ada effect. Reduce B by half, cause the rate to be half. Also. Jadi sama. B kuasa 1 lah. Jadi rate equals to K kali B sahaja. Sebab A kuasa kosong. Boleh tak? Mungkin kamu kena, kita tengok latihan. Kita buat latihan sikit tentang topik ni, tutorial. Jadi, mula-mula, you belajar mula-mula adalah apa yang dikatakan rate. Ulang sikit Rate tu apa? Change of concentration over time. Lepas tu you belajar differential rate equation. Relationship rate antara reactant dengan produk tu. Kalau dia bagi rate pengurangan reactant, cari rate penghasilan produk tu. Tunjukkan produk berapa, dia buat hubungan. Itu differential rate equation. Ataupun kita buat change in concentration tanda segi-segi ke, nak tulis dengan D ke, nak tulis segitiga tu ke, boleh. Lepas tu sekarang ni adalah rate law, rate equation, iaitu relatekan rate dengan concentration of reactant. Dia ada kuasa yang kita panggil order of reaction. Kamu cuba buat lagi soalan tutorial ni. Jawapan dia. Kita dah bincangkan ni semua kan. Differential rate equation kita dah buat kan. Soalan ni kita dah buat kan. Ni kan. Kita tak 4, 5 ni. Ini nombor 5 belum kot. Saya nak tunjuk yang rate law. Mana yang kita tak bincang tu, you cuba buat dulu.
Ni apa dia? Tengok soalan. Nombor 6. Concentration versus time. Daripada graf. Concentration versus time. Lepas itu cari dia punya mungkin average rate ke. Instantaneous rate, average rate. Itu cari berdasarkan graf. Ini yang awamnya. Yang ini dia cari average rate berdasarkan statement. Okay. Okey, yang ini data rate dengan concentration. Yang ini. Yang ni yang initial rate method. Ini initial rate method Ini nak tahu initial rate method dia initial rate. Kata dia kena tulis ni initial rate. Initial rate dengan concentration. Concentration ni concentration initial. Dia lari sikit ni. Ingat tadi saya kata macam mana kita cari yang constant. Tapi ada juga nanti dia at least kurangnya satu yang constant. Kalau yang satu lagi tak ada constant, jangan panik. Kita ganti dah, kita dah dapat dah. Kita cari yang constant. Okey, ni constant. Maksudnya eksperimen 2 dengan eksperimen 1. Boleh bagi, kita dapat order with respect to NO. Macam mana nak buat? Buat kat sini boleh. Mula-mula tulis dulu. Apa kena tulis dulu? Tulis dulu secara general dia. Lari. Masa ada sikit lagi. Masa setengah jam. Dia ada advantage. Mana lagi? Banyak advantage ke dia advantage online ni? Recording, you boleh baca, you boleh tengok balik lah. Tapi kamu tengok dah balik. Kalau tak tengok balik, rugi juga lah. Sini So, mula-mula tulis dulu. Ini return. Tengok dulu. Ini return. Ini return. Jadi, kita nak buat rate berkadaran dengan concentration of reactant. Okay, kali dengan concentration of NO. Jangan buat kuasa 2 Kita buat X. Dia bukan nilai stoichiometric coefficient tu. Fluorine kuasa Y. Okay. Jangan pergi kuasa 2. Salah. Kita tak tahu lagi. Kita nak cari. X dengan Y tu berapa. Kita nak cari daripada eksperimen ni. Okay. Kali dengan concentration reactant lagi satu. Produk tak ambil dalam tu. Tak tulis. Jadi rate berkedaran dengan concentration of reactant. Kuasa dengan order of reaction with respect to NO dengan Cl2 ni berdasarkan nanti data eksperimen kita nak buat ni. Jadi apa yang kita buat, kita cari yang sama. Jadi ini eksperimen. Katakan ni eksperimen 1. Kan dia tak hidup lah. Ini eksperimen 1. Saya nak letak lah. 2, 3. So kita ambil eksperimen, ini sebab ini dah besar kan? Eksperimen ini mole per hour Okey. Tak ada 10 kuasa apa tak ada Ini molar per hour. Jadi kita buat you boleh buat secara general dulu mula-mula. Rate yang second one nanti kita isi je tak apa. First one kena bagi nampak general dulu. Rate eksperimen 2 bahagi dengan rate eksperimen. Cantik lah, ya Allah. Kita buat atas ni kot.
Everybody buat cuba buat. Cuba buat sendiri tengok dapat apa. Okay, rate eksperimen. Dia tadi rate equals to K kali concentration of NO2. Concentration of Cl2. Kuasa X, kuasa Y. Oh, NO. NO dengan Cl2 ke NO2. Sebab dia punya equation dia adalah NO campur dengan klorin jadi produk. Okey, kita ambil rate eksperimen. Something yang duduk buka ni sebab dia jadi slow. Rate eksperimen tu bahagi rate eksperimen dia slow. Dia tak tahu apa. Dia buka banyak ke belakang. Kau buatkan dapat lagi? Saya dapat Buat X is equal to 2, cikgu. X equal to? 2. 2. Saya nak kena tengok belakang ni payah Ustaz. Oh, ada buku sekejap. Tengok data dia. Okay, sekejap. So, eksperimen tu bahagi dengan, kita buat secara general dulu Okay. Dia sebab dua dia. Okay, jadi concentration NO kuasa dengan X of experiment 2. Concentration Cl2, ni kira secara general dululah, experiment 2. Kuasa dengan X. Concentration NO kuasa dengan X. Ini kuasa Y tadi. Ini kuasa Y. X eksperimen 1 punya. Cl2 kuasa Y eksperimen 1 punya. Okay. Lepas tu baru isi. Rate eksperimen 2 4.79 over eksperimen 1 1.19 equals to, okay, kita isi je tapi memang kita nak potong pun, tapi tulis je. NO eksperimen 2 1
kuasa dengan X. Bawah ni. Eksperimen tu. Betul. Eksperimen tu. Ini 0.5. Kena berhati-hati lah. Kuasa dengan X. Klorin 0.5. Apa ni? Apa eksperimen tu? Eksperimen tu dia tetap. So Y 0.5 kuasa Y. Okey. Yang ni kita akan cancel. So kita akan dapat dalam kalkulator. Satu poin 19. Ni 9 bahagi 1.19. 4.04 So 4 adalah 202. Ni double ke? 4 adalah 202. Nak senang nampak. Ini 1 bahagi 0.5 2. Ini jadi 2 kuasa X. Ini 2. Jadi X sama juga dengan 2. Nampak. Jadi X sama juga dengan 2. Order with respect to, jadi apa yang kita buat ni adalah order with respect to NO. Order with respect to NO adalah 2. Okey, dah nampak kan? You double, dia naik 4 kali ganda. Dia jadi quadruple. Kan, ni 4 kali ganda 2,24. Double concentration of NO. Nampak ni kan? Double concentration of NO daripada 0.5, you buat next time 1, jadi double lah. Double concentration of NO, Cl2 kita constantkan. Rate jadi 4 times atau quadruple. Jadi maksudnya order with respect to NO tu adalah 2 lah. Sebab dia you double, dia jadi 4 kali ganda. Quadruple. Dia naik kuasa 2. Double kuasa 2. Triple 3 kuasa 2 jadi 9. Jadi maksudnya order tu 2. Kita tengok pula. Okay, kalau yang ni, sekarang ni, kalau kata concentration tak ada yang tetap, you jangan panik. Tapi yang eksperimen yang dia bagi ni adalah macam eksperimen 3 dengan eksperimen 1, eksperimen 2 tu boleh. Kalau tak ada, you jangan panik, kamu ganti je balik. Dah tahu dah order yang tadi. Yang X tadi kita dah tahu. Kita nak cari Y sahajalah Tapi yang ni data yang ada senang. Kalau ada, senanglah potonglah. Kalau tak ada pun, you jangan panik. Tak ada contoh yang tak ada gini. Tak. Kita buat ni habiskan dulu. So, sekarang kita nak cari order with respect to Cl2 pula. Jadi, yang cari yang NO tu tetap. Jadi, eksperimen. Kita buat eksperimen 3 bahagi dengan eksperimen 2. Okey. Jadi kita terus isi dah tak apa. Sebab tadi general kita dah buat. Jadi ambil eksperimen 3, mana dia? Eksperimen 3 ni kan. NO rate dia 9.59 bagi dengan 4.79
Tapi K masih K. Jangan tak tulis lah. Jangan terus potong. Okey, jadi ini 1 kuasa dengan X. 1 kuasa dengan X. 1 kuasa dengan Y. 0.5. 3 dengan 2 kan? Okey, 0.5 kuasa dengan Y. Jadi ni nampak ni double kan? Ni double ni. Ni double. 0.5 jadi 1. Double kan? Jadi rate jadi apa? Jadi double. 9.59 bahagi 4.79. 2. 2. 2 kuasa 1 sama juga dengan ini potong. Jadi 2 kuasa Y. So Y sama juga dengan 1. Jadi order with respect to CL2 adalah 1. First order. Saya kata jangan panik kalau kata tak boleh cancel the next one. Kalaupun katakan tak boleh cancel ni, kamu just ganti balik yang you dah dapat. Tadi kita dah dapat dah nilai ni, kita bubuh je lah. Kuasa 2. Walaupun dalam ni tak boleh cancel. Kan? Nilai ni kita tak boleh nak cancel. You bubuh nilai dia berapa. Ini kuasa ni kita dah dapat dah tadi pada awal dia. Bubuh je lah kuasa 2. Kita yang tak tahu adalah Y je lah. Kamu jangan panik. Student akan jadi panik kalau tengok-tengok, the next one tak boleh cancel. Macam mana nak buat? First one boleh cancel. Dia mesti ada satu cancel. Contohnya 1 boleh cancel. First one tadi dah cancel. Kita dah dapat order dah. Untuk the next order, tak perlu boleh cancel. Tak cancel pun tak apa. Sebab kita dah dapat dah, kita just ganti je. Faham ke tak ni? Ya Allah. Kita tengok. Apa lagi dia minta tu? Okay. Define order of action tu maksudnya apa maksud reaction order lah. Tadi ni kuasa kepada concentration dalam rate law. Okay. Tu. Yang penting kita tahu order ni sebab kita nak tengok dia gandaan dia lah. Dia reaction tu jadi berapa kali ganda. Penting kita nak tengok rate tu jadi berapa kali ganda. Kalau dia zero order, rate jadi not change lah kalau you double. First order, you double concentration, rate jadi double macam tu. Nak tengok macam mana kadar tu gandaan dia naik. Itu order tu menunjukkan gandaan kepada rate tu. Write the rate law. Tadi rate law tadi tak tulis lagi. So, determine the order of reaction. Order with respect to NO adalah 2. Order with respect to Cl2 adalah 1. Jadi, order of reaction tu adalah overall order. 3 lah Saya jawab dekat sini. B tu. Sudah keluar dah. B, dia kata dia order of action. Order of action berapa? Order with respect to NO adalah 2. Order with respect to Cl2 adalah 1. Jadi overall order sama juga dengan 3. Ataupun action order. Order of action. Order of action tu overall order. Overall order 3. Jumlahkan order tu. Ataupun order of action. Itu. Kemudian rate law. Jadi C rate law. Rate law adalah K kali dengan concentrations of NO kuasa 2 lah. X equal to 2. Y equals to 1 CL. Macam tu. Habis. Boleh faham tak? Nombor 8. Kita tengok nombor 9.
buatkan data yang banyak sikit. Nombor 9. Kamu make sure you dengar betul-betul sebab sekarang ni kita bukan nak untuk tujuan periksa lagi dah. Tujuan untuk SDS je. Sebab nanti kamu nak kena belajar macam-macam. Make sure konsep ni dapat. Benda ini. Ini the following data. Make sure benda basic-basic ni dapat. Jangan nanti baru nak belajar. Kabut dah. Macam-macam. Tak sempat. Sekarang masa untuk kamu belajar benda-benda ni dengan relax sikit. Jadi kamu boleh laju lah nanti. Dah faham dah. Nanti budak yang baru nak belajar baru terkekian. Okey, nak dapat nombor 9 payah tu. Okey, ini ada eksperimen 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini kotak ni adalah equation lah. Nak panah. CF3 boron trifluoride plus ammonia. Jadi inilah produk dia. Okey, kita tak kisah produk ni, kita tengok reaction je. Jadi ini initial rate method. Kamu nampak dia bagi concentration reactant, dia bagi rate. Ni ada juga soalan trik tau. Okey, kalau kata dia tak bagi rate. Saya tengok ada lagi tak? Dia nak bagi nombor ingat. Kalau dia tak bagi rate. Initial rate, ni sama je. Ada lain tak? Dia buat soalan yang pelik sikit. Semua. Tak. Kalau dia tak bagi rate, saya nak cerita sikit. Kalau kata tutorial ni dia bagi yang semua jenis sama, straightforward. Kalau soalan tu dia nak bagi strict, dia tak bagi rate. Kalau dia tak bagi rate, kita tengok yang ni. Tiga data. Nombor 12 Tengok yang banyak sikit data dia. Okay, saya nak mention sikit dulu. Kalau kata dia tak bagi rate, kat sini, penting kamu kena ada rate. Kalau dia tak bagi rate, let's say dia tak bagi rate. Okay, dia kena bagi change in concentration. Apa yang dia rate tu dia study. Let's say dia bagi change in concentration of A. Dia bagi satu column change in concentration of A. Dia kena bagi time. Dia kena bagi time. Dia bagi change in concentration of A. Ni change in, tanda segi-segi ni. Change in concentration of A. Berarti dia kena bagi time. You bahagikan change in concentration of A. Bahagikan dengan time. Baru kamu dapat rate. Kalau kata rate tak diberi. Initial rate kalau tak diberi. Penting untuk calculation kita ni, kita kena ada rate kan. Rate dengan concentration initial. Tapi kalau lah rate tak diberi, dia mesti bagi difference in concentration dengan time. Sebab kan rate adalah change in concentration, difference in concentration, time, over time. Itu maksud rate. Change in concentration, over time adalah rate. Jadi kena bahagikan dulu difference in concentration tu, bagi dengan masa, baru dapat rate. Kalau kata tak diberi rate lah. Kalau dia nak bagi kamu, dia nak bagi susah buat kamu lah. Okey, apa itu satu. Mungkin dalam chem score ada kot soalan dia. Okey, jadi ini ada beberapa data eksperimen. Jadi sekarang kita nak cari rate law tu, maksudnya nak cari order dululah. Okey, kita tengok yang mana satu kita nak buat dulu. Cari yang sama dulu.
Ini sama, ni sama. Ni sama. Jadi kita akan dapat order with respect to A. B dengan C ni akan cancel, kita akan dapat order with respect to A. Kita tengok lagi. Jadi di sini kita boleh congak tak? Okey, kita cuba kita congak je tak pakai kereta Jadi ini apa yang kita berlaku? Double ke? Ini double ke? Cikgu double. Kan? Double lah kan? Okey, ini double. 2 kali. Okey, rate jadi apa? 3.2 exponential tolak 3 bahagi 8 exponential tolak 4. 4 kali ganda. 4 kali ganda. You double, rate jadi 4 kali ganda. 3.2 sepuluh tolak 3 ni bahagi dengan 8 sepuluh tolak. Jadi 4 kali ganda. Jadi kuasa kepada A. A tu kita dah dapat dah. Kuasa 2. Saya tengok sekejap kalau you tak berarti you tulis lah. Tapi kita congak pun dah dapat dah. A kuasa 2. Sebab you double kan concentration A, hak lain tu constant. Make sure yang lain tu constant. B dengan C constant. A double, rate jadi 4 kali ganda. Tadi maksudnya kuasa kepada A tu 2. Okey. Kemudian, mari kita buat ini pula. Congak je. Okey, tengok yang lain. Mana yang tetap ni? Okey, A kena jadi yang sama ini. Okey. A sama. C pun sama. Okey, tengok yang ni. Ni 2 kali ganda kan? Ni 2 kali ganda. Ini 4 kali ganda, 2 kali ganda. Kan? 6.4, 3.2, 2 kali ganda. Jadi kuasa kepada B adalah 1. Sebab kita double, rate pun double. Okey, boleh? Okey, kita tengok lagi. Kuasa terhadap C pula. C vary, A dengan C ni tetap. Mana A dengan C tetap? Nak cari B. Nak cari C kan? C vary. A dengan B tetap. A C tetap. Mana? Tapi C mesti vary lah. Okey, kalau tak ada, tak apa kita ganti. Misalnya yang ini, okey kan. Tapi C jangan tetap lah sebab kita nak cari order dia kan. Okay, kita boleh ambil ini dengan ini. 4 dengan 2. Ini tetap. Oh ni ada tetap juga. Ada tetap tak apa. Kalau tak ada tetap pun boleh dah. Tapi nampak ada ni pun ada tetap ni. Senang je lah. Okay. So ni tetap. Ni tetap. So kita dapat ini. Ini double. Ini double. Ini jadi tak ada beza kan. Jadi kuasa C tu kuasa kosong. Jadi tak payah tulis C pun tak apa. Tak payah tulis kuasa kosong. Tak payah tulis. Jadi dia punya rate law dia, rate equals to K A kuasa 2, B kuasa 1. Boleh. Tengok yang lain ada tak yang kata dia macam dah trik-trik sikit. Yang ni semua boleh cancel. Yang ini, sebab selalu student bila tak boleh cancel je sakit dia pening. Sebenarnya boleh ganti sebab kita dah tahu dah nilai dia. Ni sama je. Yang tadi ada yang tetap juga. Soalan ni tipikal dah.
Yang ini tetap, ini ada. Ini pun tetap, ini dah. Senang lah, senang. Boleh faham tak ni? Boleh cikgu. Saya nak cari yang soalan pelik sikit ke tak? Kita tengok dalam Campus sekejap. Kita tengok je, kita tak kira. Kita just tengok dan apa, kita congak-congak gitu je. Masa tak panjang dah. Okay, mungkin kita tengok balik yang ni. Yang saya you differential equation tu you ada masalah. Ni yang diberi ni apa dia? Saya nak tanya you all. Ni dia kata reaction for ammonia plus oxygen, nitrogen, hydrogen. Nitrogen gas was formed at the rate of. Maksud dia ni. Nitrogen was formed at the rate of. Kamu mungkin buat dia punya, kalau dia kata rate differential equation, kamu akan buat rate dulu macam ni kan. Rate equals to, rate, tak sah, dia rate law. Ni differential rate equation ya. Rate equals, rate juga depan dia. Rate equals to negative D. Buat differential D. D concentrations of ammonia. Lepas tu ada 4 ni, 4 bawah. Over 4 dt. Dia buat hubungan semua. Jadi reaktan dia akan jadi negatif. Negatif D sebab pengurangan. Oksigen over dt. Ada apa? 3 kat situ. Sama juga dengan, boleh buat panjang sama juga dengan positif. D nitrogen over 2 dt. Sama juga dengan positif D H2O over 6 dt. Okay, jadi sekarang dia bagi ni 0.72 molar per second ni, dia kata nitrogen gas was formed. Adakah 0.72 ni bermaksud ni D nitrogen over 2 dt ke? Soalan saya, adakah kamu nak tulis yang 0.72 ni, adakah you nak tulis plus D nitrogen over 2 dt yang dikatakan 0.72 atau kamu nak tulis D nitrogen over dt yang dikatakan 0.72. Yang mana satu? Nak buat per 2 ke tak? Adakah kita nak ambil yang kita buat daripada differential equation tu menunjukkan nilai 0.72? Yang pertama ke yang kedua? Perlu ada 2 tak di bawah ni yang katakan 0.72? Pertama ke kedua? Tak ada. Yang kedua cikgu. Yang kedua tau. Ni adalah rate. Ni rate. Expression rate adalah ni change in concentration over change of time. 2, bila ada 2 ni sebab kita nak samakan dengan had lain. Kita nak samakan. Nak samakan dengan yang lain. Jadi bukan yang ni. Adam. Bukan yang ni Bukan yang ni. Bukan yang tu yang ini. Maksudnya yang ini ni. Selalu silap yang tu. Kebanyakan sudah akan silap. Jadi 0.2 tu adalah positif D nitrogen over dt. Tak ada 2 situ. 0.72.
molar per second. Jadi nanti kalau nak cari rate for the formation of water, maksudnya ini kamu nak cari plus D H2O over dt. Ni. Jadi water hubungan dengan, saya tunjuk satu je lah. Water hubungan dengan nitrogen. Ni kat sini boleh ya. Water hubungan dengan nitrogen. Jadi kita nak ambil yang water ni, ubah dia. Buang dia punya ni. Jadi kita nak ambil water. Ni ada sama juga Kita nak ambil water, kita nak ambil ni. Kita nak ambil ni. Ni. Itu water. Jadi 6 ni naik ke atas. Jadi maksudnya untuk water ni H2O ada tengok dia ni. H2O adalah sama dengan 6/2 of nitrogen dt. Positif 6/2, 6 ni naik atas. So 6/2, 3 lah. 3 kali daripada 3 kali 0.72 lah Boleh tak? Kalau oksigen dengan nitrogen 3/2 nitrogen. Oksigen adalah 3/2 nitrogen. 3/2 nitrogen. Amonia dengan nitrogen, 4 ni mana tak? 2 nitrogen. Ni tengok hubungan dia macam itu. Saya bukan nak tanya nanti masa pun tak ada. Dia nak tengok kok ada yang masa dah tak ada kan. You all cuba buatlah nah. Tengok Canspot ni ada banyak soalan. Nak saya ada tak yang dia tak bagi. Formation. Rate. Dia ada rate tak? Dia ni. Nampak ni. Ni ya. Dia bagi change in concentration dengan time. Rate dia tak bagi. Jadi kamu kena bahagi dulu. Change in concentration bagi time, dapatkan rate. Buat kolom ni cari rate. Baru kita boleh kira. Okey, saya stop dia. Masa dah habis. So, cuba buat Soalan ni bagus-bagus ada ni. Banyak soalan ada. You all buat. Make sure you master this topic. Jangan keliru. Dia banyak benda. Term-term itu semua jangan keliru. Okey, saya stop dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Thank you. Nanti kita Terima kasih bincang lagi. guru. Okay. Terima kasih. Thank you madam. Thank you, madam. Stop recording ni. Apa? Okay. Terima kasih, Puan.